radhiyallahu anhu menyatakan Dzul Jalal, iaitu pemilik kepada jalan. Jalan ni kita terjemah sebagai kemuliaan. Di sini azamah, kebesaran, kemuliaan. Al-Bar, nama Allah SWT juga, yang diterjemah sebagai Al-Latif. Al-Latif ni macam Halim semalam lah, kita bengong nak cari perkataan. Nah, Al-Latif tu kita nak terjemah apa tuan-tuan? Al-Latif tu yang maha halus. Kalau kita terjemah yang maha halus, ingat macam benang jarum pula. Betul tak? Tapi Al-Latif, wallahu alam, kalau kita nak terjemah latifun bi ibadi, Allah Taala ni maha macam apa nak terjemah? Ultuf bina, ya Allah. Macam mana perkataan bahasa Melayu? Ultuf bina, ya Allah. Kita terjemah ultuf bina ni, kesianlah pada kami. Maksudnya kalau ujian tu jangan datang dengan satu ujian yang orang kata mendadak, besar, tak tertanggung oleh kami. Nampak tak? Ultuf bina fima jarat bihil maqadir, ya Allah. Kesianlah pada kami. Orang kata lemah lembutlah dengan kami. Nampak tak? Lemah lembutlah dengan kami pada benda yang mana takdir-takdir yang berlaku pada kami. Sini dia terjemah Al-Latif, Meherban. Meherban ni tuan-tuan, kalau kita bari meherbani, maksudnya terjemah dia macam pengasih jugalah. Lemah lembut lah, bukanlah lemah lembut gemalai itu. Maksudnya kita terjemah apa tadi yang paling last tadi? Berlembutlah dengan kami, Allah berkaitan dengan takdir tu. Gitulah. Allah Ta'ala ni maha lembut. Tapi sini yang terjemah Melayu, dia terjemah sebagai maha halus. Wallahu a'lam. Memanglah latif tu syai' latif, benda yang seni. Betul. Ada terjemahan tu, tapi kalau kita nak padankan makna tu dengan bahasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak tahulah. Halus tu orang boleh faham macam mana. Tapi latif ialah, ya Allah, Allah yang maha lemah lembut. Betul tak? Lemah lembut dengan kita. Maksudnya Allah yang tidak pengasar, Allah Ta'ala yang tidak syadid dengan kita. Tahu nak kecek pasal Allah ni, jangan duduk pelik-pelik sikit. Jangan duduk pelik-pelik. Tapi nak mana kita cuba untuk sampaikan. Halo tuan-tuan. Faham ni? وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه. Tuan-tuan, saya kali ni sebab kita daurah sekejap, so sanad-sanad tu saya tak ambil tahu sangat. Bukanlah tak ambil tahu, saya tak nak sebut sangat lah. Kalau tak, saya suka je sebut Abu Yaman tu siapa? Al-Hakam bin Nafi', Shu'aib bin Abi Hamzah, Abu Zinad Abdul Rahman bin Hurmuz, Al-A'raj siapa? Al-A'raj Abu Zinad Abdullah bin Zakwan, Al-A'raj Abdul Rahman bin Hurmuz. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama, 100 kecuali satu. Di sini dia tak kata, Nabi SAW tak kata Allah Ta'ala hanya ada 99 nama. Tidak. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mana ahsa di sini, orang kata meliputi, menghafal. Orang yang mana meliputi dan menghafal, maksudnya mengetahui secara baik, menghafal secara baik 99 nama ini, maka dia akan masuk syurga. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia bawa tafsiran ahsa di sini berdasarkan ayat Al-Quran, ahsainahu ay hafidhnah, pelihara ataupun hafal. Ahsa di sini yang zahirnya ialah siapa yang hafal 99. Tetapi sebagian ulama kata kalau setakat hafal ni tidak beramal dengannya, tak boleh tuan-tuan. Sebab
Ada je orang-orang yang mana munafik, dia hafal je benda-benda tu, dia sebut elok je, tetapi kalau dia tidak beramal dengannya, dia tidak akan mendapat manfaat daripada apa yang dia hafal. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kena hafal dan kita beramal dengan makna-makna tersebut. Sebab makna-makna tersebut, sifat-sifat tersebut dia mempunyai makna. Jadi makna-makna yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Ar-Rahman, nama yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ifrad Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah, dengan tauhid. Kita tak guna untuk orang lain. Tetapi sifat Ar-Rahmah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita faham maksudnya mengasihi, menyayangi, buat baik pada orang. Jadi kita kena cuba amallah dalam kehidupan kita. Sebab tu dalam riwayat-riwayat Nabi SAW kata, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang mana merahmati orang lain ni, Allah SWT akan merahmati mereka. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Hendaklah kamu belas kasihan, kasih sayang kepada orang yang berada di bumi, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala belas kasihan, kasih sayang kepada kamu. Nampak tak tuan-tuan? Kan Asma'ul Husna ni banyak je kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk mensyarahkan nama-nama Allah yang mulia ini. Jadi sifat-sifat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat yang baik, sifat yang elok, yang kita boleh ikut, kita ikut. Nampak tak? Janganlah kita ambil sifat Allah kita nak jadi muntaqim. Tak, yang kira macam kita terjemah membalas keburukan dengan balasan yang setimpal layak, kita dah ambil yang tu je. Tak boleh lah tuan-tuan. Tapi macam sabur, sifat penyabarnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah baca hadis semalam, kita boleh amal dalam kehidupan kita. Halim, gentlenya Allah, kita boleh amal dalam kehidupan kita. Nampak tak tuan-tuan? Wa biqala babus su'al bi asma'illah ta'ala wal isti'adzati biha. Bab memohon, berdoa kepada Allah SWT menggunakan nama-nama Allah SWT, iaitu kita dahulukan dengan nama Allah SWT ataupun kita selit dengan nama Allah SWT, dan kita minta perlindungan kepada Allah SWT dengan menggunakan nama Allah SWT. Tengok konteks, tempat yang sesuai, nama mana yang kita nak dahulukan. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadatsani Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza jaa ahadukum ila firashihi falyanfudhu bi sanifati thawbihi 3 marrat wal yaqul bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bi ibadika as-salihin. Tabahu Yahya wa Bishr bin Mufaddal an Ubaidillah an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada Zuhair wa Abu Dhamra wa Ismail bin Zakaria an Ubaidillah an Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي واسامه بن حفص. Tuan-tuan, hadis ni ialah hadis Abu Hurairah. Cumanya Abu Hurairah ni dia ada satu orang anak murid, nama dia Kaisan, yang dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Maqburi. Dan Abu Sa'id Al-Maqburi ni, nama dia Kaisan tadi, dia ada anak, nama dia ialah Sa'id. Nampak tak? Sa'id, ayah dia lah Abu Sa'id. Nama Abu Sa'id ialah Kaisan. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cumanya Sa'id Al-Maqburi ni, dia riwayat daripada ayah dia daripada Abu Hurairah. Tetapi lepas tu dia ada juga riwayat direct daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nampak tak? Jadi sekarang ulama-ulama hadis mereka sangat teliti. Mereka akan bezakan yang mana Sa'id riwayat daripada ayah dia daripada Abu Hurairah, dan yang mana Sa'id riwayat terus daripada Abu Hurairah. Nampak tak? Itu yang cerita panjang-panjang lebar nama yang Imam Bukhari bawa ni. Dia nak bagi tahu yang tu lah. Hadis ni Sa'id riwayat direct daripada Abu Hurairah, ataupun Sa'id riwayat daripada ayah dia daripada Abu Hurairah. Jalur yang pertama yang dibawa oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia kata daripada Imam Malik daripada Sa'id ibni Abi Sa'id.
Sa'id di sini ialah Al-Maqburi daripada Abu Hurairah. Betul tak? Dia tak lalu jalur siapa? Jalur ayah dia. Sa'id terus dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kalian pergi ke tempat tidurnya, hendaklah dia bukan kebas, dia orang Kelantan sebut kebah. Bahasa luar saya tak tahu, kebas ke kibas ke saya tak tahu. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa bahasa yang betul? Hendaklah mengibaskan. Kibas. Tempat tidur dia tu bi sanifati thawbihi, dengan pakaian dia. Kalau kita guna selimut lah untuk, sebab takut ada binatang-binatang buas dan seumpamanya, na'udzubillah, sebanyak 3 kali. Dan hendaklah dia berdoa. Ni tuan-tuan, kalau kita malas nak hafal saya bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut wa amutnya. Tapi kalau paling tak pun tuan-tuan bermonolog, faham konsep yang ada di dalam doa ni, tuan-tuan bermonolog dengan Allah, bercakap dengan Allah. Nampak tak? Apabila seseorang daripada kalian pergi ke tempat tidurnya, buat macam disebut tadi, dan hendaklah dia cakap bismika, dengan nama engkau wahai Tuhan. Rabbi, Tuhanku, wada'tu jambi, bismillah, dengan nama Allah. Bismika Rabbi, dengan nama engkau wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan lambung, maksudnya tidur dalam keadaan mengiring ni. Wabika arfa'uh, dan dengan nama engkau juga aku bangun daripada kedudukan tadi. Sebab semua benda tuan-tuan kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidur, bangun daripada tidur, kalaulah tidak dimudahkan oleh Allah, benda tu tidak akan jadi mudah. Antara maksud huruf ba adalah, yang ulama bahaskan adalah untuk isti'anah, iaitu untuk kita minta tolong. Jadi aku minta tolong dengan engkau ya Allah, mudahkan aku untuk tidur. Aku minta tolong kepada engkau ya Allah, mudahkan aku untuk bangun. Ataupun ba ni kita boleh bagi makna litabarruk, ya Allah, dengan keberkatan engkau, aku minta keberkatan daripada engkau untuk aku tidur, dan aku minta keberkatan daripada engkau, engkau mudahkan untuk aku bangun. Sebab bukan senang tuan-tuan, especially orang tua-tua sekarang kan, nak letak badan pun susah, nak bangun pun susah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh, dengan nama engkau wahai Tuhanku, aku letakkan badanku, lambung badanku ni untuk aku tidur, dan dengan nama engkau wahai Allah, aku angkat badan aku daripada tidur. In amsakta nafsi faghfir laha, jika engkau matikan aku pada malam ini, maka ampunkanlah. Jika engkau lepaskan, wa in arsaltaha, maksud apa? Wa in arsaltaha, jika engkau lepaskan, maksudnya engkau bagi lagi kehidupan kepada aku selepas ini. Fahfadha, maka peliharalah jiwa aku, maksudnya peliharalah aku, bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, dengan pemeliharaan sebagaimana yang engkau pelihara hamba-hamba engkau yang salih. Nampak tak? Kalau mati ampunkan, kalau hidup jaga. Benda ni penting tuan-tuan. Jadi riwayat Malik, Imam Daril Hijrah ni, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abu Hurairah, dengan jalur macam ni, secara direct macam ni. Ada perawi lain lagi yang riwayat macam tu, iaitu Yahya wa Bishr ibn al-Mufaddal, daripada Ubaidillah, daripada Sa'id, daripada Abi Hurairah. Anak murid Sa'id Al-Maqburi yang lain, iaitu Ubaidillah, saya rasa Al-Umari ni. Ubaidillah Al-Umari, dia riwayat, maksudnya Imam Malik tidak bersendirian meruwayatkan macam tu. Tuan-tuan faham tak faham, tu cerita lain. Penting saya kena cakap, sebab dia dalam kitab. Kemudian ada riwayat yang lain daripada jalur anak murid Sa'id Al-Maqburi yang lain, iaitu Zuhair, Abu Damrah, Ismail bin Zakaria. Bukan, anak murid Ubaidullah, berlaku khilaf pada Ubaidullah. Anak murid Ubaidullah daripada Sa'id yang lain-lain, Zuhair, Abu Damrah, Ismail bin Zakaria, dia riwayatkan daripada siapa? Diriwayatkan daripada Sa'id, daripada ayah dia, daripada Abu Hurairah. Dia letak ayah dia kat tengah. Kemudian Muhammad ibn Ajlan, dia riwayatkan daripada Sa'id, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Dan Muhammad ibn Ajlan, dia tidak bersendirian dalam riwayat dia macam ni. Antara co-narrator yang riwayat macam ni ialah Muhammad bin Abdul Rahman. Muhammad bin Abdul Rahman ni siapa? Dan Ad-Darawardi, Abdul Aziz Ad-Darawardi, dan juga Usama ibn Hafs.
Ni antara tempat yang tak silap saya yang selalu dikritik oleh Ad-Daraqutni rahmatullahi alaihi. Wallahu alam. Ada tuan-tuan tak perlu tahu lah. Tapi kenapa ulama macam tu? Ulama nak tahu hafalan setiap seorang perawi. Kalau kita semua okey, Sa'id daripada ayah dia sampai ke Abu Hurairah juga. Sa'id ke Abu Hurairah terus pun tak ada masalah. Matan sama. Tak, ulama hadis tak gitu. Dia nak cek hafalan seseorang tu. Orang yang mana sekejap dia daripada Sa'id daripada Abu Hurairah, sekejap daripada Sa'id daripada ayah dia daripada Abu Hurairah. Kalau dia tak konsisten, maksudnya hafalan yang bermasalah. Jadi dia bukan satu orang perawi yang terpercaya dari sudut hafalan dia. Nampak tak? Kalau kita mudah, matan sama okey lah. Walaupun jalan sekejap macam ni, sekejap macam ni, yang paling penting matan okey. Tak. Ulama dia nak tahu hafalan orang tu macam mana. Kalau orang tu hafalan dia teruk tuan-tuan, bukan kata hadis ni, hadis-hadis lain ulama akan buang. Takkan ambil. Nampak tak tuan-tuan? Antaranya Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia tak keluarkan daripada jalur Muhammad bin Ajlan daripada Sa'id. Sebab Muhammad bin Ajlan ni antara orang yang mana seingat saya dia tidak boleh hafal elok Sa'id daripada ayah dia ke Sa'id terus daripada Abu Hurairah. والله أعلم بالصواب. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت. Saya suka doa ni sebab dia pendek. وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Nabi SAW apabila pergi ke tempat tidur, baginda akan berdoa ataupun baginda akan bacakan, wahai Allah, dengan nama engkau aku hidup dan aku mati. Dan apabila baginda SAW bangun pada waktu pagi, baginda Nabi SAW akan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah menghidupkan kita semua selepas mana dia mematikan kita semua, dan sesungguhnya hanya saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala makhluk-makhluk ini akan dikembalikan. Jadi bismika ini sebenarnya tuan-tuan, tajuk bab ni Imam Bukhari buat adalah dia perbahasan panjang. Adakah nama Allah itu Allah ataupun tidak? Jadi kalau kita tengok zahir riwayat ni, yang paling penting nama Allah itu bukan makhluk lah. Nama Allah itu bukan makhluk. Sebab golongan Jahmiyah dia kata nama Allah itu makhluk. Allah cipta nama dia dan Allah guna nama tu. Macam mana Allah cipta tu kita tak tahulah. Pada pandangan mereka yang kata Allah cipta, sebab kita bila sebut cipta, buat buku, betul tak? Buat kereta, buat handphone. Jadi dia kata Allah cipta nama dia dan Allah pakai nama tu. Dan nama Allah makhluk. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih kata, sekarang kalau kita kata nama Allah tu makhluk, takkan Nabi buat syirik, na'udzubillah. Sebab Nabi kata bismika, dengan nama engkau. Takkan Nabi minta berlindung dengan makhluk. Jadi senang ceritanya, nama bukan makhluk. Nama Allah bukan makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian antara perbahasan yang lain yang dibahaskan ialah adakah nama Allah itu zat Allah ataupun nama itu bukan zat Allah. Ini panjang lebar. Apa yang saya baca, para ulama kita kata tak payah sibuk-sibuk lah. Benda tu Nabi SAW, sahabat-sahabat tak bercakap adakah nama itu makhluk ataupun tidak, adakah nama itu zat Allah ataupun tidak. Yang paling penting, satu yang paling penting, nama Allah bukan makhluk. Itu memang kita kena pegang. Sebab Nabi SAW dia berdoa dengan nama Allah, bismika Rabbi, dengan nama engkau. Jadi kalaulah nama Allah itu makhluk, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Takkanlah Nabi buat syirik, minta dengan makhluk. Jadi nama Allah bukan makhluk tu confirm. Cumanya adakah nama itu zat ataupun nama itu bukan zat, hak itu bukan perbahasan yang memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Cuma ada orang kata nama Allah adalah zat Allah. Ada orang kata inilah qaul kebanyakan salaf. Wallahu a'lam bissawab. Wa bi qala hadatsana Sa'ad bin Hafs qala hadatsana Syaiban an Mansur an Ribi' bin Hirash an Kharashah bin al-Hurr an Abi Dharr radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-layl qala bismika namutu wa nahya fa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Sama ialah tuan-tuan, betul tak?
Dia start tak terjemah dah tu. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id dan qala hadatsana Jarir an Mansur an Salim an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlihi faqala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu syaitanun abada. Baris tuan-tuan dia baca macam mana? Lam yadurru ke yadurra? Yang kalau saya yang bodoh ni, biasanya kalau ada lam tu, bila dia sabdu kat belakang tu, dia baca bagi atasnya. Mungkinlah ada cara baca lain kot. Lam yadurru, semua ni tulis lam yadurruhu. Lam yadurruhu kena balik cek lah kenapa dia baca dengan baris depan. Salam. Nabi SAW bersabda, kalaulah seseorang daripada kalangan kamu ingin mendatangi isterinya, maksud ingin bersetubuh dengan isterinya, maka dia baca bismillah dengan nama Allah. Maksudnya minta keberkatan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berdoa, wahai Allah, jauhkanlah daripada kami syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Kerana apa? Jika ditakdirkan dapat anak daripada persetubuhan tersebut, insya-Allah syaitan tidak akan memberi mudarat, tidak dapat memberi mudarat kepada anak itu untuk sampai bila-bila. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Fudailun an Mansur an Ibrahim an Hammam an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ursilu kilabi al-mu'allamata qala idza arsalta kilabaka al-mu'allamata wa dhakarta isma Allah fa amsakna fakul wa idza ramaita bil mi'radi fa kharaqa fa khazaqa fakul. Adi bin Hatim, banyak ni hadis ni dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan apa tuan-tuan? Perburuan. Sebab Adi bin Hatim ni dia pergi ke dalam ekspedisi jihad lah. Dia pergi ke kawasan yang ada banyak binatang buruan. Jadi dia tanya Nabi SAW bagaimana nak buat. Sebab bukan semua binatang ni tuan-tuan kita boleh tangkap dengan diri kita sendiri. Nampak tak? Mereka berhajat kepada makanan. Mereka berada di kawasan yang banyak binatang perburuan. Jadi tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku lepaskan anjing-anjingku yang aku telah ajari untuk berburu. Kita tak nak cerita panjang benda ni, tuan-tuan kena mengaji bab fiqh lah dalam bab perburuan ni. So Nabi SAW kata, jika engkau lepaskan anjing-anjing engkau yang telah diajar, maksudnya ajar untuk berburu, dia tahu dah sampai anjing tu pandai, dia tidak akan makan daripada hasil buruan dia tu kan. Maka pada waktu tersebut, kalau engkau hantar anjing yang mu'allamah ni, telah diajar ni, sampai satu tahap memang dia boleh digunakan untuk berburu, dan kau sebut Bismillahirrahmanirrahim, ataupun kau sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Dia kata, apabila anjing-anjing tersebut mencegah dirinya daripada makan, fakul, maksudnya anjing tu betul-betul terpelajar lah. Tapi dengan syarat kena baca bismillah. Jadi di sini Imam Bukhari sebut hadis ni kerana perkataan wa dzakarta ismallah, kamu sebut nama Allah SWT, dengan nama Allah. Dia tak kata dengan Allah, dengan nama Allah. Jadi nama Allah SWT itu bukan makhluk lah. Nampak tak? Fa amsakna fakul, kalaulah anjing itu tidak makan, maka kamu boleh makan. Dan jika engkau tombak ataupun kamu lempar spear ke apa tu, tombak, benda-benda yang mana boleh membunuh binatang buruan, cumanya bil mi'rab. Mi'rab ni dengan yang tajam lah. Fa khazaqa,
dan dia mengalirkan darah, maka kamu boleh makan. Tuan-tuan, benda ni kena belajar kitab Said wa Dhabaih berkaitan dengan perburuan dan juga sembelihan. Kita nak terang semua-semua ni kat sini memang tak sempat lah. Dalam terjemahan sini dia kata, dan jika engkau melepaskan anak panah yang tiada mata, saya tak tahu kenapa dia letak tiada mata, sehingga membunuhnya, iaitu membunuh buruan, maka makanlah ia. Terjemahan tuan-tuan, alat memburu. Itulah kita kata kena ngaji dalam bab buruan lah. Apa terjemahan dia? Wa idza ramaita bil mi'rad fa khazaqa fakul. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالوا يا رسول الله إنا هاهنا أقواما حديثا أحدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. Aisyah radhiyallahu anha berkata, mereka berkata, ya Rasulullah, iaitu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di sini ada satu puak yang mana mereka ni baru sangat masuk Islam. Terjemahan di sini sangat, mereka ni masih lagi baru dengan syirik. Maksudnya mereka ni masih baru meninggalkan syirik. Nampak tak? Maksudnya syirik ni mereka tidak beriman dengan Allah lah, ataupun mereka menyekutukan Allah, sembah berhala dan seumpamanya. Jadi bila mereka sembelih binatang, jadi biasanya mereka akan sembelih guna nama Tuhan-Tuhan mereka. Jadi sekarang ni mereka ni baru masuk Islam. Bila mereka baru masuk Islam, kita takut masih lagi ada baki-baki daripada kesyirikan dahulu. Jadi kita takut nak makan daging yang mana mereka bagi kepada kami. Ya'tuna biluhman, mereka datang kepada kami membawa daging-daging. Kami tak tahulah mereka sebut nama Allah ataupun tidak. Maka Nabi SAW kata, uzkuru antum ismallah wa kulu, kamu bacalah bismillahirrahmanirrahim dan kamu makanlah. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur Muhammad ibn Abdul Rahman dan Ad-Darawardi dan juga Usama ibn Hafs. Tuan-tuan, isu ni besar, bukan isu kecil. Dan benda ni orang selalu travel, dia tahulah. Salah faham terhadap hadis. Kaedah tuan-tuan, apabila melibatkan kemaluan wanita dan juga melibatkan daging, maka kita kena berhati-hati, sangat-sangat kena berhati-hati. Kita kena kira benda tu haram dulu sehingga jelas senyanya halal. Nampak tak? Kemaluan wanita ni maksudnya ialah seseorang itu tidak boleh bersetubuh dengan seseorang wanita kecuali jelas wanita itu halal untuk dia. Faham tak? Maksudnya kena jelas lah, ini isteri kita. Mana boleh syak-syak, okeylah bini aku lah ni. Tak boleh lah. Kemudian masalah daging, masalah sembelihan. Selagi mana kita tidak yakin ataupun tidak ada dhanni ghalib, dhan yang kuat bahawasanya daging ini halal, maka kita tak boleh makan. Yakin sama ada kita sembelih sendiri ataupun yang sembelih tu kita tengok dan kita tahu dia ni satu orang Islam. Nampak tak? Isu satu lagi, baca bismillah tak baca bismillah ni khilaf besar di kalangan ulama Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan baca bismillah dalam sembelihan. Sunat. Selagi mana dia tidak sembelih untuk selain daripada Allah. Maksudnya dia tak buat untuk sembahan berhala ke apa ke. Kalau dia tak baca bismillah pun, selagi mana dia tak niat yang mengarut-ngarut, maka boleh dimakan. Tapi saya tak rasalah ulama-ulama ataupun orang-orang yang bermazhab Syafi'i dia sengaja tak baca bismillah dalam sembelihan. Dia kata sunat tapi taklah haram kalau baca. Tetapi mazhab lain mereka memang mensyaratkan untuk baca bismillah. Nampak tak tuan-tuan? Ni kalau tempat-tempat ni memang antara tempat kalau kat madrasah memang kita orang selalu kena hentam lah.
Sebab ustaz-ustaz kita yang Hanafi ni, yang bermazhab Hanafi ni, terutamanya yang beraliran Deobandi, mereka sangat particular dengan masalah daging. Dan mereka tak akan makan makanan yang bersumber daripada daging import ataupun ayam import daripada Brazil ke mana. Memang kalau naik kapal terbang memang mereka tak akan makan. Kalau budak-budak minta ustaz belikan tiket dulu, memang ustaz akan letak siap-siap vegetarian. Walaupun naik Qatar, walaupun naik Emirates, walaupun naiklah mana-mana kapal terbang, memang letakkan. Dan saya tak tahulah ni syadid ke tak syadid. Kalau mereka pergi buat haji, mereka akan bawa can food yang mereka masak sendiri dan mereka can sendiri dekat. Mungkin pada kita nampak syadid, tapi bagi dia orang tak. Dia orang kata itu ihtiyat. Sebab makanan ni sangat penting bagi dia orang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, itu satu sudut. Jadi yakin ataupun dhan ghalib. Dhan ghalib ni ialah kita ada sangkaan yang kuat. Dan biasanya sangkaan yang kuat ni tuan-tuan, dia berada dalam satu suasana mahul, satu suasana yang mana sangat baiklah. Terutamanya sangkaan yang kuat kita ni semua tempat orang Islam, sembelihan orang Islam, kita ada badan-badan halal yang mana sentiasa cek. Jadi zan kuat kita ialah mereka sembelih dengan cara yang syar'i, betul tak? Boleh. Tetapi apabila ada syak terhadap zan ghalib itu, maka kita kena berhenti ya. Sehingga jelas balik tempat kedai tertentu, orang tertentu, ini memang ayam dia, daging dia okey. Nampak tak? Kalau kita ada dengar-dengar dan dengar-dengar tu menimbulkan keraguan dalam diri kita, maka pada waktu tersebut memang kita kena stop. Sebab apa? Dibenarkan kerana ada dhan yang ghalib, ada sangka yang kuat. Tetapi apabila ada desas-desus yang mana berasas, bukan semata-mata WhatsApp ke apa tu, yang berasas, maka kita kena berhenti. Nampak tak tuan-tuan? So, bila orang travel, kan kalau yang letak halal tu kafir, tuan-tuan pergi Korea ke Jepun kan banyak kan orang letak halal. Tuan-tuan, janganlah makan daging dengan ayam dia yang dicakap halal. Dia tu tahu apa halal begitu tak tahu. Jadi jangan semata-mata dia tulis halal, kita pun pergi makan. Tak boleh lah. Sebab tidak ada dhan yang ghalib, benda tu halal, kita akan syak pun. Tetapi berbeza, ni yang kalau yang jual tu ialah orang kafir. Tuan-tuan pergi Myeongdong ke mana tu kan, yang dia jual dekat apa orang cakap tu, dekat stall tu banyak orang tulis halal. Tapi kalau tuan-tuan pergi kedai orang Islam, first time datang, ni kita tengok dia orang Islam, orang Arab, orang India yang kita tengok dalam kedai dia, Pakistan, atau yang kita tengok tak ada patung, tak ada apa dalam kedai dia. Zan ghalib dia orang Islam lah. Dan zan ghalib orang Islam ni biasanya dia akan jaga makanan halal dia. Betul tak? Kecuali kalau ada petunjuk-petunjuk dalam kedai itu yang kita kata ni orang ni mutahawin. Mutahawin ni orang yang bermudah-mudah. Orang bermudah-mudah tentang halal haram ni, hak tu memang kita kena berhenti. Sebab zan ghalib tu tak ada dalam diri kita. Tak boleh lah. Nampak tak tuan-tuan? Nak yakin tu hampir mustahil lah dunia hari ni. Sebagaimana kita bagi tahu, yakin sama ada kita sembelih sendiri ataupun kita kenal orang yang sembelih tu memang orang Islam yang betul-betul, Islam yang betul. Sebab banyak kes di kedai-kedai yang mana di tempat-tempat macam tu, especially yang tak ada halal certificate yang kuat ni, mereka just main ambil je daging daripada mana-mana tempat. Betul tak? Ambil daging daripada mana-mana tempat, jual letak halal. Manusia tuan-tuan, berkaitan dengan dunia, mereka boleh buat lah. Tetapi hukum ini dia tidak terpakai kepada semua kedai Islam yang ada halal certificate. Ataupun bukan halal, dia tulis halal, self claim halal. Betul tak? Jadi biasanya kalau saya lah, kita akan pergi ke tempat yang mana kita bersembang lah dulu dengan tuan kedai dia. Masjid kat mana, kamu asal daripada mana, sembang dulu, tanya, sehingga kita kata dia ni okey ni, gitulah. Sebab zahirnya dia orang Islam. Tetapi selepas tu kalau kita pergi tempat tu lama, kita pergi makan satu kedai tu, kemudian ada orang datang, kenapa kamu makan kedai tu? Ni orang yang duduk situ lama, ahli masjid, orang baik, kita tahu secara zahirnya dia tidak ada permusuhan dengan kedai tu.
kata mereka tu ambil daging daripada tempat yang tidak halal, maka wajib kita berhenti tuan-tuan, sehingga jelas balik daging yang mereka ambil itulah daging yang halal. Nampak tak? Jadi kita jangan bermudah-mudah. Sebab ada orang ambil ni dalil ni, dia kata apa? Uzkuru antum bismillah wa kulu. Kamulah baca bismillah, dia pergi kedai tak halal dah, kafir jual. Tak, patut kafir tu kata halal, tidak ada sebab untuk diiktikad benda tu halal at the first place. Kemudian dia kata tak apalah, Nabi kata uzkuru antum ismallah, kamulah baca bismillah dan kamu makan. Arab ramai buat macam ni tuan-tuan. Arab ramai buat macam ni. Mereka main sebatnya daging ataupun ayam di kedai-kedai fast food ni. Ala kullin, saya ada baca banyaklah juga fatwa-fatwa yang agak orang kata pertengahan tetapi baunya rigid. Dia kata negara non-Muslim hari ni tuan-tuan, walaupun kita kata mereka ni negara ahli kitab, dunia telah berubah dan berbeza. Bukan ahli kitab yang macam dulu, yang mana mutadayyin, yang mana jaga agama mereka, jaga sembelihan. Yang kerja di Eropah tu tuan-tuan, kita tak tahu kafir mana kerja sekarang, etis mana kerja kita tak tahu, betul tak? Bukan dia kata ini orang kata gereja ni punya tempat sembelihan ataupun Yahudi ni punya tempat sembelihan, tak. Dia kata negara ahli kitab. Padahal yang masuk dalam negara tu, komposisi negara tu daripada China, Vietnam, India, negara-negara orang tak ada Tuhan. Takkan kita nak kata sembelihan negara ahli kitab. Tapi mereka masalahnya mengambil fatwa daripada masyarakat Saudi sebagai contoh, ataupun masyarakat negara Arab yang jauh mudah. Sembelihan ahli kitab, betul lah kalau ahli kitab sembelih, kita boleh makan, tetapi yang sembelih tu confirm ke ahli kitab. Betul tak tuan-tuan? Jadi sepatutnya kita kena berhati-hati. Tapi masalahnya orang Islam pula, bila dia jual, dia akan jual mahal. Nama Allah ni jadi mahal terus tuan-tuan. Ayam biasa seekor mungkin kita kata 1 pound. Tapi kalau yang bismillah ni mungkin jadi 2 pound lebih, 3 pound. Tuan-tuan ada pengalaman banyak. Jadi tak payah makan ayam, makan telur je lah. Tapi konsep dia tuan-tuan, jangan bermudah-mudah. Orang yang kan kita sekarang ni banyak orang travel kan. Semua orang boleh travel. Asia lah, Batik Air lah, apa lah. Travel. Tapi travel kalau bukan tujuan agama, dia akan jadi rosak juga tuan-tuan. Tapi kalau dia travel tujuan agama, insya-Allah dia berjalan dengan agama. Apa yang dia nak buat, makan minum dia nak pergi mana, hukum hakam syarak dia jaga. Tapi kalau semata-mata travel semata-mata, dia main sebat je makan minum. Wa bi qala hadatsana Yusuf bin Musa kita dah baca ni. Jadi jangan mudah guna uzkuru antum ismallah wa kulu. Pergi mana-mana tak tahu tokek Islam ke tak, ambil daging kat mana, kita kata Nabi kata baca nama Allah dan makan. Tidak begitu tuan-tuan. Jadi jangan ambil satu dalil dan membuang dalil-dalil yang lain. Wa bi qala hadatsana Hafs bin Umar. Satu lagi bagusnya dalam hadis ni ialah kita jangan syak terhadap orang tanpa bukti. Dan dia masuk Islam, dia kira Islam lah, sehingga terbukti dia buat satu benda yang mana membatalkan keislaman, ataupun satu benda yang mana menyalahi hukum hakam Islam. Adapun semata-mata syak tak boleh lah. Wa bi qala hadatsana, sama juga nampak orang yang jual tu ada tatu. Ini tanda dia ni mutahawin. Mutahawin ni ialah orang yang mana ambil mudah tentang hukum hakam syarak. Jadi kita nak beli tak kat kedai dia? At least kita tanyalah dia, daging ni halal ke tak, ambil kat mana, minta sertifikat. Lepas tu kalau dia jawab dengan cara yang okey, mungkin tatu tu tatu lama, dia dah bertaubat. Takkan kita nak ikut dia 24 jam nak check dia ni orang elok tak, kita pergi situ 2 jam nak makan kat situ je. Tapi kalau orang yang warak, dia tak akan makan lah. Tapi kalau orang yang tak warak macam saya ni, naklah juga makan walaupun kebab je pun, kan? Tapi tengok zahir dia ada tatu. Islam ketak dia ambil daging kat mana. Sembang lah dulu. Si kira-kiranya bila sembang tu, okey lah, boleh makan lah. Gitu lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Hisham an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini yusammi wa yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih binatang korban dengan 2 kibas. Nabi SAW sebut nama Allah dan Nabi SAW takbir.
Wabi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah 'an al-Aswad bin Qais 'an Jundub radhiyallahu ta'ala anhu annahu shahida an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Nabi SAW berdasarkan riwayat Jundub radhiyallahu anhu ni, Jundub radhiyallahu anhu kata, aku telah hadir menyaksikan hari raya bersama dengan Nabi SAW, hari raya korban. Nabi semayang dulu sunat hari raya, kemudian baru Nabi khutbah. Ini tertib dia kan. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mana telah sembelih sebelum dia solat hari raya, maka hendaklah dia sembelih satu ekor binatang korban lagi sebagai ganti sembelihan tadi. Sebab sembelihan tadi tidak dikira sebagai binatang korban, syatul lahmin. Dia jadi macam daging biasa je, bukan haram makan, tapi dia tak dapat pahala korban tu. Wajib ke tuan-tuan disembelih yang kali kedua tu untuk dapat pahala korban? Tak wajib, kecuali kalau yang korban sebelum tu ialah korban wajib yang nazar. Nampak tak? Kalau dia korban sunat, dia ada seekor tu je, tak wajib pun, tapi better untuk dia buatlah supaya dia dapat pahala korban. Yang tadi tu pahala sedekah biasalah kalau dia bagi. Syatul lahmin itu ialah daging biasa, dapat pahala biasa je. Dan siapa yang mana masih belum menyembelih, maka hendaklah dia sembelih dengan nama Allah. Ni kata perintah, falyadhbah bismillah. Ini merupakan dalil bagi mazhab yang tiga wajib baca bismillah ataupun sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika sembelih, khilafan li Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, isu sembelih ni kena belajar kitab udhiyah lah berkaitan dengan sembelihan. Cuma sini Imam Bukhari ulang balik hadis ni sebab nama Allah tu. Nama Allah bukan makhluk. Kalau dia makhluk, mana boleh sembelih guna nama makhluk, betul tak? Wa bi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Warqa an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah. Ini kita dah sebut semalam, lebih kurang matan dia. Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu bersumpah menggunakan nama ayah-ayah kamu, datuk nenek moyang kamu. Siapa yang mana nak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang mana dia nak bersumpah, dia kena bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat Allah ataupun nama Allah. Aw yaskut, ataupun dia senyap. Nampak tak? Babu ma yudhkaru fi dzati wan nu'uti wa asamillah. Bab riwayat-riwayat berkaitan dengan penisbahan perkataan zat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat. Nu'ut ni ialah sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Khubaibun, Khubaib ni yang antara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang dibunuh dalam peristiwa Bir Maunah tu kan. Sekumpulan sahabat diutuskan oleh Nabi SAW kerana permintaan satu puak kononnya untuk pergi berdakwah di sana, tapi di pertengahan jalan mereka telah membunuh para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya yang ditawan ialah Khubaib. Wa qala Khubaibun wa dzalika fi dzatil ilah fa dzakara dzat bismihi ta'ala. Jadi Imam Bukhari bawa ni adalah untuk bagi tahu kita boleh sebut guna perkataan zat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa benda ni pelik tuan-tuan, sebab kita dah hidup dalam akidah yang mana benda ni boleh. Tetapi pada zaman Imam Bukhari, benda ni benda yang diperdebatkan, dipertikaikan. Boleh tak kita sebut zat Allah, zat Allah? Sebab macam kita bagi tahu semalam, bila sebut zat ni kita nampak macam benda tu berjisim lah, betul tak? Sebab kita hidup memang dengan benda yang berjisim, betul tak? Kiri kanan kita benda berjisim. Jadi kalau kita sebut zat Allah, takut kita nampak Allah Ta'ala tu macam jisim, sebagaimana yang kita fahami daripada jisim-jisim makhluk. Jadi ada orang perkataan tu pun dia tak nak bagi sebut pada Allah SWT. Jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada boleh sebut perkataan zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri annahu qala akhbarani Amr ibn Abi Sufyan ibn Asid ibn Jariyah al-Thaqafi halifun li Bani Zuhra wa kana min ashabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله ابن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء ataupun في ذات الإله وإن يشاء. Saya tak pandai arut. يبارك على أوصال شلو ممزعين فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa Nabi SAW telah mengutuskan 10 orang dalam peristiwa Bir Ma'unah tu kan, peristiwa berdarah tu. Antara mereka ialah Khubayb Al-Ansari. Jadi anak perempuan kepada Al-Harith telah riwayatkan bahawasanya apabila mereka berkumpul untuk membunuh Khubayb. Jadi Khubayb telah minta daripada mereka pisau untuk bercukur lah. Nampak tak? Telah minta pisau daripada mereka untuk bercukur. Kemudian apabila mereka keluar daripada tanah haram untuk membunuh Khubayb Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata kesimpulan daripada syair itu, aku tak kisahlah aku mati macam mana pun, selagi mana mati aku kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibn al-Harith telah bunuh dia, dan berita itu sampai kepada Nabi SAW melalui wahyu, dan Nabi SAW bagi tahu sebiji detail pada waktu mereka sedang dibunuh tu apa yang berlaku. Nampak tak? Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahum yawma usibu. Nabi SAW bagi tahu pada waktu itu juga apa yang sedang berlaku kepada para sahabat. Kalau nak kira, ini mukjizat Allah SWT beritahu wahyu kepada Nabi. Kalau nak kira dari sudut khabar akan sampai, lewatlah paling kurang beberapa minggu selepas tu baru sampai kepada Nabi bahawasanya sahabat-sahabat Nabi SAW telah dikhianati dan telah dibunuh. Nampak tak? Tetapi tak, Nabi SAW bagi tahu direct melalui perantaraan wahyu, bagi tahu kepada para sahabat apa yang berlaku kepada mereka. Jadi guna perkataan zat bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu tak ada masalah. Bab qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah wa qawlihi jalla dzikruhu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Satu lagi penggunaan perkataan nafs yang kita selalu terjemah sebagai jiwa yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ataupun tidak tuan-tuan? Ataupun kita terjemah sebagai diri, nafs. Jadi boleh, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri guna perkataan nafs dan nisbahkan kepada dirinya. Nampak tak? Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah SWT memberi peringatan kepada kamu berkaitan dengan diri Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ini ayat kata-kata Nabi Isa AS. Apabila Allah SWT tanya Nabi Isa pada hari kiamat nanti, adakah engkau yang telah menyuruh umat manusia, kaum engkau, untuk menyembah engkau bersama dengan aku? Nampak tak? Allah Ta'ala tanya. Nabi Isa AS kata, ya Allah, aku tak pernah suruh macam tu. Engkau lebih mengetahui berkaitan dengan diriku, dan aku tidak mengetahui berkaitan dengan diri engkau. Jadi kita terjemah diri ataupun jiwa ni boleh, tak ada masalah. Diri, jiwa kita boleh faham. Tapi kalau kita tanya tuan-tuan, apa itu diri? Dia buat dengan diri dia sendiri. Ini batang tubuh kita, betul tak? Tapi dia sendiri. Jadi benda tu walaupun kita boleh faham, tetapi kita tak nampak pun bentuk dia tu macam mana. Diri tu, kalau tuan-tuan kata diri ni ialah batang tubuh, ialah batang tubuh. Tapi diri dia sendiri, dia buat dengan diri dia sendiri. Jadi nafs, jiwa, diri ni satu makna yang mana boleh difahami, tetapi tidak semestinya membentuk batang tubuh. Nampak tak tuan-tuan? Inilah anggota badan, bukan diri. Kita je sebut diri, tapi maksudnya jiwa, dia mempunyai sehingga jiwanya kita guna perkataan jiwa.
Apa maksud jiwa, tuan-tuan? Kita bukan boleh lihat pun, tapi kita boleh faham. Nampak tak? Banyak jiwa yang telah melayang. Maksudnya matilah. Ada orang mati. Cuma yang batang tubuh ni batang tubuh lah, tak bergerak. Tetapi mati tu roh keluar. Jiwa telah melayang. Maksudnya mati. Roh pun kita tak nampak, jiwa pun kita tak nampak, tapi kita boleh faham. Jadi Allah SWT guna perkataan nafs, diri ataupun jiwa yang dinisbahkan kepada dirinya. Caranya kita tak tahu, bentuknya kita tak tahu, bagaimana kita tak tahu. Tetapi tak ada masalah kita guna perkataan nafs. Nampak tak? Kalau tak, tuan-tuan, kita nak bercakap macam mana pasal Allah? Jadi Allah SWT guna perkataan-perkataan yang mana manusia boleh faham secara umum, tetapi dalam masa yang sama Allah SWT ingatkan, jangan sekali-kali kamu i'tiqad Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk. Tetapi perkataan boleh difahami. Wallahu a'lam bis-shawab. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله. Di sini tuan-tuan dia terjemah, tidak ada seorang pun yang lebih bersifat cemburu berbanding dengan Allah. Yang kita sebut sebagai ghirah. Ghirah ni sifat cemburu. Tapi sebenarnya cemburu, satu cemburu, kalau ustaz-ustaz kami di South Africa dia banyak terjemah sifat possessiveness. Possessiveness maksudnya sifat dia rasa itulah milik dia. Faham tak? Milik dia yang mana dia kena jaga. Bukan cemburu ni cemburu hak yang kita terjemah cemburu orang Melayu, madu, cemburu kat madu dia, bukan. Tak, sifat ghirat dia ni ialah sifat yang mana dia miliki benda tu dan dia kena jaga betul-betul, dia kena pelihara betul-betul, orang lain tak boleh kacau. Nampak tak? Possessiveness. Wallahu a'lam, itu apa yang ustaz kita terjemahlah. Dia kata tidak ada seorang pun yang mana lebih cemburu berbanding dengan Allah. Jadi sekarang boleh tak kita nisbahkan sifat ghirah ni kepada Allah dalam hadis ni? Bolehlah. Tetapi dengan cara yang layak bagi Allah. Tu orang tak suka tu, perkataan cara yang layak bagi Allah tu. Jadi dia pula kenal Tuhan lebih pada Nabi. Min ajli dhalika, oleh demikian Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Fawahish, benda-benda yang Allah tak suka ni tuan-tuan. Perbuatan-perbuatan yang keji ni, terutama dosa-dosa besar lah, kan, zina dan seumpama itu Allah tak suka. Sebab Allah, dia tak suka kawasan dia, kawasan larangan dia, hukum hakam dia dicerobohi. Nampak tak? Kita pun tak suka. Kalau kita buat undang-undang, even tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, hari ni kita buat, tuan-tuan duk Perlis, mungkin orang non-Muslim tak ramai. Kalau pergi Kuala Lumpur letih tuan-tuan, kalau pergi pasar malam ni, kan kes Kelantan yang saman Cina yang tak tutup aurat tu, memang ada orang boleh nak telanjang terus lah. Kita tuan-tuan, iyalah orang lelaki sukalah tengok, tapi kita ada hukum Allah kot, betul tak? Jadi ghirah kita memang dia tak ada kaitan dengan kita, tetapi kita ghirah kita terhadap status negara ini. Ni negara Islam ke negara kafir ni tuan-tuan? Betul tak? Saya selalu cakap kat kawan-kawan saya, kalau kuasa di tangan aku akan bawa cemeti ni, aku akan sebat sorang-sorang yang pakai macam tu tak, di jalan-jalan awam. Benda ni melampau, kita tak nak buat apa dah. Dengan gerakan liberalnya, dengan gerakan tak ada polis moralnya, dengan gerakan manusia bebas nak buat apa, nanti tuan-tuan akan telanjang bulat je dalam negara kita ni. Negara kita ni negara di kerangka di Islam. Negara asalnya Islam. Kita tak nak cerita ayat pendatang tak pendatang tu, sebab kita dah berapa puluh tahun dah merdeka. Tetapi at least jagalah negara ni. Jadi kalau kita tak ada rasa apa-apa tuan-tuan, kalau pergi mall, kita pula tukang cuci mata, kita tak ada sifat ghirah lah. Nampak tak? Kalau dalam diri kita ni ada Islam, kita tengok anak-anak orang Islam keluar daripada rumah, pakai pakaian menjolok mata, tudung tak betul, seluar ketat. Apa tu tuan-tuan? Jadi kalau kita yang beragama pun, kita ada perasaan ghirah, Allah Ta'ala lebih lagi daripada tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat tidak suka hukum hakam dia dipermain-mainkan ataupun dilanggar sesuka hati. Macam Allah tu tak wujud. Nabi SAW kata, ma min ahadin aghyaru min Allah. Tak ada satu orang pun yang mana lebih cemburu ataupun lebih tidak suka
apabila hukum hakam dia, apabila batasan-batasan yang telah diletakkan dilanggar oleh umat manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan tidak ada satu orang pun, sini dia guna perkataan ahad, tidak ada satu orang pun yang mana lebih suka untuk dipuji berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suka untuk dipuji. Jadi di sini boleh tak kita guna perkataan ahad, seorang, dinisbahkan kepada Allah SWT. Allah ialah satu orang. Kalau kita terjemah bahasa Melayu kita kan, Allah adalah satu orang. Ya, kita tak sebut gitulah. Kita sebut Allah ialah Tuhan lah, satu zat, satu Tuhan. Tapi di kalangan orang Arab, terutamanya bila timbul ahli kalam dan seumpamanya, mereka tak nak ni perkataan nafs pada Allah, ahad, seseorang pada Allah. Nanti akan timbul isu perkataan syakhs, tak, satu individu. Kita terjemah syakhs ni satu individu. Boleh tak kita nisbahkan benda ni pada Allah SWT? Sebab mereka kata bila sebut perkataan-perkataan macam ni, seorang, satu diri, satu individu, jadi akan nampak jisim lah. Akan nampak jisim. Itu yang mereka gelar ahli sunnah sebagai mujassimah. Bila ahli sunnah meruaikan hadis-hadis yang guna perkataan ahadun, yang kita terjemah sebagai seorang, ataupun individu, syakhs, ataupun zat, satu entiti. Nampak tak? Jadi mereka tak suka. Yang gulat, yang melampau di kalangan mereka, kalau ada dalam Quran mereka akan takwil, kalau ada dalam hadis mereka akan buang terusnya. Adapun ahli sunnah, mereka tidak ada masalah untuk sebut guna perkataan yang mana Allah dan Nabi sebut. Cuma kita, masalah kita ni sebab kita orang Melayu. Bila orang Melayu, bila kita terjemah tu, dia jadi terlalu macam pelik lah sikit lah. Macam lagi nampak lah benda tu macam berjisim, berjasad tu. Jadi kalau orang Arab, mereka tak ada masalah, mereka memang bercakap dengan bahasa Arab. Tetapi ahli kalam, mereka tetap nak terjemah benda tu. Bukanlah nak terjemah, mereka tetap nak takwil perkataan tu, sama ada dengan tolak ataupun mereka nak takwil. Kalau tuan baca dalam kitab-kitab syarah, ada sebahagian pensyarah hadis seperti Khattabi dan seumpamanya, ada di setengah-setengah tempat dia berkata ni perkataan ni bukan daripada Nabi ni, Yahudi sebut perkataan ni. Ini antara benda-benda yang masuk ataupun perawi salah. Jadi benda-benda ni tuan-tuan ada sebab dia nampak benda tu terlalu membentuk, terlalu membawa ke arah menjisimkan Allah. Jadi mereka kata ini perkataan yang mana perawi salah sebut. Antaranya Khattabi rahmatullahi alaih, imam kabir min a'immatil muslimin. Tapi ada tempat-tempat yang mana beliau cakap dibantah je oleh ulama lain. Ibn Hajar dan seumpamanya dia bantah, dia kata janganlah nak salahkan perawi. Tak, ada riwayat-riwayat daripada jalur yang lain guna perkataan yang sama. Jadi kalau tak nak terima sekalipun, jangan salahkan perawi. Kalau kita buka pintu ni, nanti macam orang katalah hadisul jariyah ni Yahudi punya, masuk baiki dalam kitab Sahih Muslim. Hatta tuan-tuan, nanti kita akan jumpa hadis yang kata benda ni ialah Yahudi punya kerja buat daripada zaman dulu lagi. Sebab tu dia orang kata akidah kita ni Yahudi. Ya. Sebab apa? Sebab bercakap dengan bahasa yang orang Yahudi bercakap. Wallahu a'lam bissawab. Yang paling penting kita kena yang paling penting nak bagi tahu, Imam Bukhari ni dia tulis kitab ni pada zaman dia, nak kata tak ada masalah. Especially kalau yang bercakap tilang bercakap dengan bahasa Arab. Jadi boleh guna perkataan ahad dengan erti kata seorang, syakhs kalau kita terjemah bahasa Melayu sebagai diri, ataupun satu lagi ialah nafs, jiwa. Benda ni Allah guna dalam Quran. Perkataan nafs ada dalam Quran, kemudian perkataan syakhs ada dalam hadis, kita akan jumpa nanti. Dan perkataan ahad yang kita terjemah sebagai seorang itu ada dalam hadis. Jadi tak ada masalah penggunaannya. Adapun kita yang mana bukan orang Arab ni, kalau boleh kita elakkan guna perkataan-perkataan yang boleh bawa kontroversi lah. Sebab kita terjemah, bukan guna perkataan yang asal tu bahasa Arab tu. Jadi kita guna tidak ada yang lebih cemburu berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus je guna perkataan zat ataupun guna perkataan Tuhan, Allah gitu. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan tak penat ya? Saya okey ya. Wa bi qala hadatsana Abdan. Tapi kalau tak payah duduk je situ.
وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila Allah SWT telah menciptakan makhluk-makhluk ni, kataba fi kitabih, Allah SWT tulis. Kan? Dalam riwayat Allah Ta'ala suruh qalam tulis. Di sini dia tak sebutlah sebelum ni yang qalam tu tentang rezeki, apa yang akan berlaku, takdir apa semua tu Allah suruh qalam tulis. Cuma di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kata Allah menulis, Allah Subhanahu Wa Taala tulis di dalam satu kitab ataupun dalam satu, kalau kita katakan dalam kertas, dalam buku lah, tapi kita tak tahu pun hakikat semua benda ni macam mana. Huwa yaktubu ala nafsihi, Allah SWT mewajibkan ke atas dirinya. Kemudian apa yang ditulis itu diletak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemarahan aku. Jadi tuan-tuan, biasanya perkataan inda ni, di sisi ni, ahli kalam dia akan takwil lah, sebab pada mereka Allah tidak ada tempat. Jadi mereka akan takwil inda ni bukan di sisi tu dengan di sisi dengan maksudnya dalam kekuasaan Allah, dalam pengetahuan Allah, gitulah. Jadi kalau golongan Athariyah ni, dia kata makhluk-makhluk Allah macam malaikat dan seumpamanya, dia berada di sisi arasy. Betul tak? Makhluk berada di sisi arasy, tak ada masalah tuan-tuan. Kemudian buku yang ditulis itu, Inna rahmati taghlibu ghadabi, diletak di atas arasy, tak ada masalah. Sebab itulah nisbah makhluk dengan makhluk. Betul tak? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut Allah mustawin ala arsyihi, Allah SWT beristiwa di atas arasy dia, yang tu kita kata sifat yang layak bagi Allah SWT, yang kita tidak tahu bentuknya macam mana, caranya macam mana. Nampak tak? Wa huwa wad'un 'indahu 'alal 'arsy. Kitab itu diletak di atas arasy, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah antara kitab dengan arasy mafhumlah, sebab dua-dua makhluk. Tetapi inda di sisi Allah tu lagu mana kita tak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Yang lebih penting Allah wujud, arasy wujud, istiwa itu hakiki bagi Allah SWT. Macam mana? Wallahu a'lam, sebab kita tak pernah tengok. So tak payah sembang panjang. Betul tak? Kalau kita takwil dengan istaula, kita telah menafikan sifat istiwa tu. Nampak tak tuan-tuan? Wa bihi qala hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash sami'tu Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Tuan-tuan, dalam terjemahan ni Nabi SAW berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah berdasarkan sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Jadi kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ramai ulama kata sangka baik ni biasanya fokus hadis ini ialah ketika mana nak mati. Tak, kita kena sangka baik ya Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan kita, ampunkan dosa kita, akan selamatkan kita daripada azab sakaratul maut tu. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Allah Taala akan cabut nyawa kita dengan kasih sayang rahmat daripada Allah. Masuk kubur selamat daripada azab kubur, hari kiamat selamat daripada azab hari kiamat, diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi sebenarnya hadis ini umum. Kita sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap tempat, masa dan juga keadaan. Kita nak keluar cari kerja, sangka baik dengan Allah, interview kita akan berjalan dengan baik. Kalau tak dapat, kita sangka baik lagi dengan Allah. Mungkin Allah simpan lebih baik untuk kita, ataupun kerja ini tidak sesuai untuk kita. Dia akan merosakkan agama kita ataupun dunia kita. Nampak tak? Sangka baik dengan Allah ni, tuan-tuan kena sentiasa ada. Dan kalau kita buat amal ibadat, kita kena sangka baik dengan Allah. Allah SWT terima amal ibadat kita bukan sebab amal ibadat kita sempurna, tetapi kerana sifat pengasih penyayangnya Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi benda ni kita kena selalu monolog, ataupun kita kena selalu bercakap dengan Allah. Bila melakukan ibadat, habis salat, ya Allah, dalam hatilah, ya Allah, salat aku ni penuh dengan kekurangan, tetapi aku telah berusaha untuk buat sebaik mungkin. Tetapi dalam solat aku menerawang ke sana ke sini, ampunkanlah aku ya Allah. Terimalah solat aku dengan belas kasihan Engkau ya Allah. Nampak tak? Jadi kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku bersama dengannya jika dia mengingatiku. Maksudnya ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengannya, tak silap saya dalam setengah riwayat, aku akan ingat dia di dalam diriku. Maksudnya aku akan ingat kepada hamba-Ku bila hamba-Ku ingat kepada aku. Jika dia ingat kepada aku di dalam dirinya, dalam riwayat ni, maka aku akan ingat kepadanya dalam diriku. Macam mana tuan-tuan kita tak pernah tengok Allah, tapi Imam Bukhari bawa sebab perkataan nafs ni. Kita selalu terjemah Allah ingat kita, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Betul tak? Orang awam dia tak pernah cerita panjang lebar. Kemudian kalaulah dia ingat aku dalam satu perkumpulan, aku akan ingat dia dalam perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan tersebut, iaitu Allah SWT akan berbangga-bangga dengan kita di kalangan para malaikat Allah SWT. Sebagaimana hadis yang kita sebut semalam, tidaklah berkumpul satu-satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa yatadarasunahu, kemudian mereka saling belajar isi kandungan Al-Quran tersebut, kan akan turun sakinah, ketenangan, kemudian malaikat akan datang duduk dalam majlis mereka, kemudian rahmat akan menyeliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut berbangga-bangga tentang mereka ini di dalam majlis para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maksud mendekatkan di sini dengan cara dia melakukan ketaatan dan seumpamanya, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sebanyak satu hasta. Dan jika dia mendekatkan dirinya kepadaku sebanyak satu hasta, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sebanyak satu depa. Betul tak? Gitu terjemah dia. Ba' ni apa? Depa. Sedepa. Sedepa mana? Ni ke ni? Ni sedepa. Jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadaku dalam keadaan berlari anak, harwalatan. Dalam terjemahan ni pun tuan-tuan, last kali dia terjemah memang sebiji-sebiji. Cuma kalau tuan-tuan tanya kita, kita perlu takwil lah. Kita tak perlu takwil lah. Bagaimana dekatnya Allah dengan kita, Allah pun sebut dalam Quran. Betul tak? Cumanya kita ni sebab kita nak jaga akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, Allah Taala beristiwa di atas arasy. Jadi kita kata qurbnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita adalah melalui ilmunya ataupun melalui ma'iyyahnya. Kebersamaan Allah kepada kita tu, dengan kita tu, Allah SWT memelihara kita, menjaga kita, Allah SWT menolong kita. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, benda ni tak ada masalah. Kita faham, ambil esens daripada hadis tu. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita melakukan ibadat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mendekatkan dirinya kepada kita dengan cara Allah SWT akan pelihara kita, bagi rahmat kepada kita, Allah SWT akan bagi balasan yang baik kepada kita, Allah SWT akan kasihi kita, Allah SWT akan pelihara kita, Allah SWT akan tolong kita. Cumanya kalau kita dekat sejengkal, maksudnya kita buat ibadat banyak ni, maka banyak itulah rahmat Allah, pemeliharaan Allah bersama dengan kita. Tapi kalau kita buat
ibadat satu hasta, maksudnya banyak lagi kita buat, makin banyak lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita. Kalau kita buat sedepa, makin banyak lagi lah Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kepada kita. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kita dah tahu bumi ni je pun, tak gimana pun. Jadi bila maksud mendekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang mana menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang, lebih suka, lebih cinta kepada kita. Kita duduk di bumi ni, bukan kita kata berjalan pergi ke mihrab tu lagi dekat dengan Allah. Tidak, kita berada di bumi yang sama. Jadi di sini tak ada masalah tuan-tuan. Ia bukanlah satu benda yang orang selalu nak corner kita, oh kamu dah takwil, kamu dah takwil. Bukan tuan-tuan. Takwil ni bila tuan-tuan palingkan sifat yang Allah sabitkan bagi diri dia, Nabi sabitkan bagi diri dia, sifat tu sifat hakiki, kita palingkan, kita kata bukan ini maksud dia, dia ialah sifat qudrah, dia ialah sifat iradah. Kita kembalikan kepada satu dua sifatnya. Itu yang kita namakan sebagai takwil, yang mana dibenci ataupun dicela oleh salaf. Nampak tak tuan-tuan? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tak ada masalah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Hak ni kita dah sebut tadi. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalaulah manusia itu datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari anak. Saya dah bagi tahu antara kaedah yang ulama-ulama kita sebut ialah kalau ada ulama-ulama tafsir satu-satu tempat dalam Quran, dalam hadis yang pada zahirnya dia ialah orang kata berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang orang kata dia ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita nampak ulama-ulama takwil di situ ataupun tafsirkan di situ. Kita selalu kata bahawasanya bukan semua tempat yang datang perkataan wajah sebagai contoh kena difahami dengan satu maksud je. Tidak. Ada je tempat lain dengan maksud yang lain, tetapi mereka tetap mensabitkan sifat wajah bagi Allah. Di tempat ni mereka kata wajah di sini adalah dengan maksud sekian. Tak ada masalah, sebab di tempat lain apabila datang dalam konteks ayat sifat ataupun hadis sifat, mereka mengisbatkan itulah sifat hakiki bagi Allah. Adapun ahli takwil, mereka akan konsisten mentakwil. Ahli takwil, mereka akan konsisten mentakwil sehingga mereka kata tak ada sifat wajah bagi Allah. Yang ada hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Tidak ada sifat istiwa bagi Allah. Yang ada ialah sifat istaula bagi Allah. Sebab istiwa ni dia kata sama macam makhluk. Jadi ulama ahli sunnah yang salafi, mereka akan ada je tempat-tempat yang mana lafaz yang digunakan untuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka takwil di situ ataupun mereka tafsirkan di situ. Kita kena ingat di situ sahaja kerana konteksnya itu bukan konteks ayat sifat ataupun hadis sifat. Di tempat yang lain mereka tetap mensabitkan ialah sifat hakiki bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak mentakwilnya di tempat itu. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Bab qaulillahi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Bab menyatakan bahawasanya bab firman Allah SWT semua akan hancur binasa kecuali wajah Allah SWT. Sini tempat yang diorang selalu corner gitu juga. Maksudnya yang terpelihara hanya wajah Allah lah. Zat Allah yang lain-lain tu semua akan hancur lah. Ini yang kita kata illa wajhah, iaitu ai illa dzatah. Konteks masa ni bukan kita tak guna majaz ke apa tuan-tuan. Ada je bahasa Arab kita sebut satu benda sebahagian, tapi yang kita ingin maksudkan ialah keseluruhan benda tersebut. Jadi di sini tak ada satu orang yang berakal pun akan kata bahawasanya semua hancur kecuali wajah Allah. Yad Allah hancur, zat Allah yang lain hancur. Tak ada seorang pun kata gitu. Tetapi di sini kerana konteksnya tidak ada yang semua akan mati, semua akan hancur, semua akan binasa kecuali wajah Allah, iaitu kecuali zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Berdasarkan dalil-dalil yang lain. Cumanya sifat wajah berdasarkan dalil-dalil yang lain ialah satu sifat yang mana sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Sifat wajah ialah satu sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak takwil secara konsisten itu ialah zat semata-mata. Tidak.
Bahkan mutaqaddimi Asy'ariyah seperti Al-Baihaqi dan seumpamanya, mereka mensabitkan sifat-sifat ini kepada Allah SWT. Wajah, yad, ain, dan mereka mengharamkan takwil. Mereka tak kata yad ini dengan maksud qudrah, yad ini dengan maksud ni'mah. Mereka tak kata wajah ini dengan maksud zat. Mereka mensabitkan sifat-sifat tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya Al-Baihaqi sebagai contoh, dalam setengah-setengah kitab dia kata penggunaan wajah ni ada dengan makna zat, ada dengan makna kerana, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada dengan makna wajah yang merupakan sifat hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu bagaimana keadaannya, bagaimana kaifiatnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu, dan kita tidak nafikan sifat tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Sebelum Baihaqi lagi lah, Imam Abu Hanifah dan seumpamanya dalam kitab dia Al-Fiqhul Akbar, mereka mensabitkan bagi Allah SWT ada wajah, ada yad, ada tangan, ada ain, ada mata. Dan sebagaimana tuan-tuan tahu, wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan kena ingat semua benda ni ditulis di sini adalah untuk rad kepada siapa? Untuk rad, untuk batalkan ataupun untuk bantah golongan Jahmiyah, iaitu golongan yang mana mentaktilkan, yang menghilangkan ataupun yang menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad bin Zaid. Tuan-tuan, kalaulah Imam Bukhari rahmatullahi alaihi daripada golongan takwil, ataupun Imam Bukhari rahmatullahi alaihi daripada golongan yang mana tidak mensabitkan makna-makna zahir hakiki ni bagi Allah SWT, dia tak perlu buat bab panjang-panjang macam ni. Dia hanya perlu sabitkan 7 sifat sebagaimana Asy'ariyah sabitkan sahaja. Nampak tak? Dia tak perlu nak buat bab panjang-panjang macam ni. Sebab kalau buat bab macam ni, makan diri. Sebab benda ni bukan benda yang senang, benda yang akan membawa kepada pergaduhan. Pergaduhan yang berterusan dengan Jahmiyah dan juga dengan Mu'tazilah. Tetapi mereka terpaksa bawa juga, sebab ini ialah nas-nas daripada Quran dan juga nas-nas daripada hadis Nabi SAW. Tak boleh nak tinggal. Kalau kita biarkan, maksud kita membuka peluang seluas-luasnya kepada Jahmiyah dan Mu'tazilah untuk bercakap mengikut hawa nafsu mereka, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebut oleh Allah dan sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW, dan memang telah disebut oleh salaf. Ini adalah sifat Allah. Nampak tak tuan-tuan? Kalau salaf kata ini bukan sifat, kita berkata bukan sifat. Tetapi sebab salaf kata ini adalah sifat, maka kita kata ini adalah sifat. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad bin Zaid an Amr an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'udzu biwajhik faqala aw min tahti arjulikum فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, apabila Allah SWT turunkan ayat, bagi tahulah Muhammad, sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa untuk menghantar azab kepada kamu daripada atas kamu. Nabi SAW kata, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Sabitkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Sebab wajah Allah ialah sifat Allah, bukan makhluk. Faqal, kemudian Nabi baca au min tahti arjulikum. Turun ayat, ini satu ayat yang sama tuan-tuan, yang panjang, cuma bila sampai separuh, wahai Muhammad, bagi tahulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa untuk menghantar azab kepada kamu daripada atas kamu. Nabi SAW kata, a'udzu biwajhik, aku minta berlindung kepada engkau ya Allah dengan wajah engkau daripada datangnya azab kepada kami daripada belah atas. Sambungan ayat tu, aw min tahti arjulikum, ataupun azab datang daripada bahagian bawah kamu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhik, aku minta berlindung kepada engkau wahai Allah dengan wajah engkau daripada azab yang mana datang daripada belah bawah ni. Kemudian Nabi baca ayat yang seterusnya, ayat yang sama tapi patah yang seterusnya, au yalbisakum syi'a, ataupun Allah Subhanahu wa taala, apa maksud au yalbisakum syi'a, iaitu Allah menjadikan kamu berpecah belah.
Nabi SAW kata hadza aisar, ini lebih mudah. Maksudnya berpecah belah itu juga satu azab, tetapi azab yang mana masih lagi kita boleh tanggung lah. Nampak tak, berbanding dengan azab yang mana datang daripada atas yang mana boleh mematikan dan menghancurkan kita, ataupun azab yang datang daripada bawah yang boleh mematikan dan menghancurkan kita. Adapun berpecah belah inilah satu azab, tapi sekurang-kurangnya manusia masih lagi boleh hidup. Nampak tak? Nabi SAW kata hadza aisar, ini adalah lebih mudah. Babu qaulillahi ta'ala wa litusna'a ala aini tughadha wa qaulihi jalla dhikruhu tajri bi'ayunina. Ini juga sama dengan kes sebelum ni tuan-tuan. Penggunaan ain ni, perkataan ain ni ada banyak maksud dalam bahasa Arab. Dan kita tidak menafikan di setengah-setengah tempat ditafsirkan ain menggunakan mana-mana perkataan ataupun mana-mana maksud yang sesuai dengan konteks, tetapi kita tetap mensabitkan adanya sifat ain bagi Allah Subhanahu Wa Taala hakiki yang tidak boleh ditakwil, yang melebihi daripada semata-mata makna zat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Walitusna'a ala aini, kamu, kalau kita terjemah tusna' ni kamu dicipta, dibuat. Tetapi Imam Bukhari kata maksudnya tughadha, iaitu kamu dibesarkan. Kamu dibesarkan dengan pemerhatian kami. Kalau kita terjemah, kamu dibesarkan dengan pemerhatian kami. Sini dia kata dan dipelihara dengan pengawasanku, dengan pemerhatianku. Tak ada masalah tuan-tuan, tapi yang paling penting kita tetap sabitkan sifat ain bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walitusna'a ala aini tughadha, iaitu kamu dipelihara dengan, ini dia panggil tafsir bil lazim. Apabila kita sabitkan sifat, tafsir tu tak ada masalah. Bukan kita nafikan sifat Allah memelihara tu. Tak, kita sabitkan Allah memelihara. Tetapi kita sabitkan juga Allah mempunyai ain yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajri bi'ayunina, iaitu kapal-kapal yang mana berlayar dengan apa orang cakap, di bawah pengawasan kami, pemeliharaan kami. Ini panggil tafsir bil lazim, tak ada masalah. Cuma kita tetap mensabitkan bagi Allah ain hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Juwairiyah an-Nafi'in an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala dzukira ad-dajjal 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inna Allah la yakhfa 'alaykum inna Allah laysa bi'awar wa asyara bi yadihi ila 'ainihi wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ain al-yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut berkaitan dengan Dajjal dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersembunyi pada pengetahuan kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah satu zat yang buta. Innallaha la yakhfa 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersembunyi pada pengetahuan kamu. Maksudnya kamu tahulah Allah Ta'ala itu wujud melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, melalui athar, kesan-kesan ciptaannya di atas muka bumi ini. Kamu tahulah Allah Ta'ala itu wujud. Cumanya innallaha laysa bi'awar, Allah SWT itu tidak buta. Nampak tak? Allah SWT itu tidak buta sebelah matanya. Nabi SAW tunjuk kepada mata baginda. Kemudian sesungguhnya Al-Masih Dajjal, Dajjal itu dia a'warul 'ainil yumna, mata dia ni buta sebelah. Seolah-olah mata dia adalah buah anggur yang tertonjol. Buah anggur yang tertonjol, yang kering, yang tertonjol. Maksudnya mata yang tidak berfungsi dengan elok. Jadi tuan-tuan, itu sifat Dajjal lah. Tapi Allah SWT, bagi Allah SWT, mata yang layak bagi Allah SWT, ain yang layak bagi Allah SWT. Wa bi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Qatadah
قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak pernah mengutuskan satu orang Nabi kecuali Nabi tersebut pasti akan memberi peringatan kepada kaumnya berkaitan dengan satu orang makhluk, iaitu Dajjal, yang mana sangat berdusta dan mata dia buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu adalah satu orang yang mana buta matanya sebelah, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta matanya sebelah. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara dua mata Dajjal itu kafir. Babu qaulillahi ta'ala huwal khaliqul bari'ul musawwir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang membuat rupa. Sebab kita ni bahasa Melayu ni kekurangan terjemahan, tuan-tuan. Sini dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada. Al-Khaliq yang mencipta, Al-Bari yang mencipta juga, yang mengadakan daripada tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya mengikut kehendaknya. Kita semua terjemah mencipta, kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, sebahagian orang Arab pun kata tiga-tiga ni macam sama je maksud, tapi dari sudut bahasanya ada sedikit perbezaan. Tetapi sampai kepada kita, tuan-tuan, semua kita terjemah mencipta. Sebab bahasa kita lemah. Jadi boleh je nak terjemah, tapi kena jadi panjang sikit lah. Wabihi qala hadathana Ishaq, qala hadathana Affan, qala hadathana Wahib. Ishaq ini siapa ni, tuan-tuan? Ishaq ibnu Mansur. Ada yang kata Ishaq ibnu Rahuyah, tetapi Ibnu Hajar dalam syarah dia Fathul Bari, dia kata Ishaq di sini lah ibnu Mansur. Sebab kalau Ibnu Rahuyah biasa dia akan sebut akhbarana, dia tak sebut haddathana. Sebab Ishaq ibnu Rahuyah dan Ishaq ibnu Mansur dua-duanya ialah anak murid kepada Affan ibnu Muslim. Wa bi qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Affan qala hadatsana Wahib qala hadatsana Musa huwa ibnu Uqbah qala hadatsani Muhammad ibn Yahya ibn Habban an ibni Muhayriz an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fi ghazwati Bani al-Mustaliq annahum asabu sabaya fa aradu an yastamti'u bihinna wa la yahmilna فاسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة أنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. Jadi tuan-tuan, hak ni tak ada masalah sangat. Allah mencipta, Allah dialah Al-Khaliq pencipta, dialah Al-Bari yang mewujudkan sesuatu daripada tiada kepada ada, dan dialah Al-Musawwir yang mana merupakan makhluk-makhluknya dengan rupa yang dia kehendaki. Sebab kalau kita belajar dalam Tahawiyah pun, adakah Allah Subhanahu Wa Taala dapat nama dan sifat mencipta, pencipta bila dia cipta? Tidak. Inilah semua sifat-sifat dan nama-nama yang kadim bagi Allah sejak azali. Walaupun Allah tak cipta lagi makhluk, memang Allah ialah pencipta. Nampak tak? Ini kita tak nafikan, tak ada masalah. Bukan bila Allah cipta baru dia dapat sifat pencipta ataupun nama pencipta, tidak. Ini semua nama dan sifat yang kadim, yang azali bagi Allah. Cumanya bila Allah nak buat, Allah buat. Lepas Allah, kita tak tahu masa wujudnya Allah tu selepas satu tempoh yang lama mana Allah Subhanahu Wa Taala baru start cipta. Cerita panjang pula ni, masalah tasassul hawadith ni kan panjang lebar pula. Ibnu Taimiyah dikafirkan disebabkan oleh masalah ni. Ala kullin, tuan-tuan, malah nak cerita panjang, tapi yang penting Allah Subhanahu Wa Taala dia ialah pencipta dan dia menciptakan. Jadi dalam riwayat ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkaitan dengan insiden yang berlaku dalam semasa berlakunya ekspedisi peperangan Ghazwah Bani al-Mustaliq, berperang dengan Yahudi. Mereka dapat sabaya, iaitu orang kata harta tawanan, dan dibahagikanlah. Jadi antara harta tawanan itu ialah wanita. Kan konsep perhambaan ada dalam Islam dan diakui oleh Islam, walaupun Islam menggalakkan supaya hamba dibebaskan.
Jadi sebahagian sahabat ni mereka mahu, orang kata, bersuka-suka bersetubuh, dah jadi hamba mereka kan, milkul yamin, hamba mereka, bolehlah mereka bersetubuh. Cumanya mereka tak nak isteri-isteri ni melahirkan anak ataupun mengandung dan melahirkan anak. Jadi mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum azal. Azal ni iaitu menumpahkan air mani bukan di dalam faraj ataupun kemaluan wanita tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Itu maksud azal, iaitu menumpahkan air mani bukan di dalam kemaluan wanita, iaitu di luar kemaluan wanita. Apa hukum dia? Tengok tuan-tuan, sahabat bila ada masalah tanya Nabi, tapi tak pernah ada riwayat yang mana sahabat tanya Nabi ataupun permasalahkan di hadapan Nabi tentang ayat-ayat dan juga hadis sifat. Tentang hukum hakam, sahabat tanya. Bila tak tahu, tak faham. Jadi, maka Nabi SAW berkata, tidak berdosa jika kamu lakukan yang demikian. Tidak berdosa jika kamu lakukan yang demikian. Begitu ke terjemahan dia? Tidak ada apa-apa ke atas kamu jika kamu tidak melakukannya. Bukan. Kalau dibuat tu satu, tak berdosa lah. Itu terjemahan saya yang pertama tadi, sebab saya nak bagi tahu perbuatan tu azal tu tak berdosa. Cumanya Nabi SAW tanya, kenapa kamu nak buat macam tu? What's the reason behind your action? Apa menyebabkan kamu nak lepaskan air mani itu di luar kemaluan wanita tersebut? Sebab kalau alasannya supaya dia tidak mengandung, supaya dia tidak melahirkan anak, kalau itulah tujuannya, itulah reasonnya, tak payahlah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis dah. Banyak mana manusia akan lahir, daripada perut siapa manusia itu akan lahir, manusia itu akan hidup atau akan mati lepas tu. Dalam kandungan hidup atau mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Maksudnya kalaulah kamu lepaskan air mani di dalam kemaluan isteri kamu ataupun hamba sahaya kamu, kalau Allah tulis untuk dia tidak melahirkan anak, tidak mengandung, dia tidak akan jadi. Nampak tak? Wallahu alam. Kalau kita bersembang benda-benda ni dengan orang-orang yang zaman sekarang kan, dengan kerjanya susah, gajinya susah, kos nak membesarkan anak. Jadi isu dia apa tuan-tuan? Perancangan keluarga. Jadi saya tak tahulah kalau Nabi SAW hidup pada hari ini, Nabi akan bagi jawapan yang sama ataupun tidak kepada golongan wanita-wanita yang duk cerita tentang perancangan keluarga, tak perancangan keluarga tu. Kita rancanglah macam mana tuan-tuan. Bila Allah kata akan lahir daripada perut kamu, rahim kamu ni 10 orang anak, 10 orang tu lah akan lahir. Bagaimana tak bagaimana itu luar daripada kemampuan akal kita nak faham. Nampak tak tuan-tuan? Kan ramai je kita tengok. Kita tengok cerita kan. Cerita ni biasanya benda yang berlaku dalam masyarakat. Dalam TV dia kata, kan saya dah cakap, kenapa tak makan ubat ni, kenapa tak pakai kondom, dia duduk bergaduh laki bini dia tu kan. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala nak takdirkan benda tu berlaku, masa itulah tak pakai kondom pun mungkin. Betul tak tuan-tuan? You duduk jaga, tengok-tengok waktu tu Allah lupakan dia, sebab Allah dah tulis berapa ramai anak akan keluar daripada isteri ini. Isteri ini mandul ke tak mandul? Kalau tak mandul, berapa ramai anak akan dia keluarkan? Jadi reason di sebalik tindakan tu tuan-tuan, dia tak perlu. Ada orang cakap juga sebagai contoh, bila nak kahwin lambat. Nanti kamu dah besar, anak kecil-kecil. Baik, ada orang kahwin umur 20 sampai 50 pun tak ada anak lagi. Kalaulah reason di sebalik kahwin tu ialah anak. Anak ni bukan urusan kita. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada siapa yang dia nak anak lelaki, dan Allah Taala bagi kepada siapa yang dia nak anak perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesiapa yang dikehendaki sebagai mandul pun. Jadi bukan ia menafikan usaha, tetapi reason di sebalik itu, kenapa perkara tu nak dibuat. Itu yang Nabi kata, kalaulah reason di sebalik itu adalah supaya dia tak mengandung, supaya tak melahirkan anak, dia kata ni tak payah fikir.
Kalau Allah Ta'ala kata keluar daripada perut rahim perempuan tersebut, anak dia tetap akan keluar. Nampak tak tuan-tuan? Nabi SAW kata, ma'alaikum alla taf'alu. Tidak ada apa-apa ke atas kalian, ke atas kamu jika kamu tidak melakukannya. Maksudnya kalau kamu buat ke kamu tak buat, terjemahan mudah dia, Allah Ta'ala dah tentukan anak akan keluar ataupun tak keluar daripada perut isteri ini ataupun wanita ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tulis berapa ramai siapa yang dia akan ciptakan sampai hari kiamat. Betul tak tuan-tuan? Bukan Allah Ta'ala baru fikir ni, ni ada masalah populasi dalam dunia ni, ramaikanlah sikit tahun ni. Ni dah ada lebihan populasi ni, kurangkan. Bukan Allah baru fikir ini tuan-tuan. Tak, benda ni Allah SWT ada decide daripada dulu lagi, banyak mana yang akan hidup, banyak mana akan mati. Nampak tak tuan-tuan? Mujahid berkata daripada Qaza'ah. Qaza'ah berkata, aku dengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah lah yang telah ciptakan jiwa itu. Nampak tak? Tidak ada satu pun yang lahir, tidak ada satu pun yang dilahirkan di bumi ini yang dicipta, sama ada yang tak sempat lahir, yang mati dalam kandungan, tak sempat membentuk, itu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Sikit lagi tuan-tuan, saya tak boleh sebab hadis ni panjang lah pula, kita nak berhenti dah. Baru bab ke-19. Saya nak kejar hari ni supaya paling kurang pun habis sampai bab ke-40. Tuan-tuan tunggulah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, Ustaz Hadi Akmal kita suruh tanya soalan. Dia kata mudah pun tak apalah, sebab ni dah 3 soalan yang kena tanya. Dia kata ada buku, cuma saya tak tahulah dia ada kat sini ke tak ada. Dia dah masuk Danok semalam, dia dah balik ke belum. Jadi siapa yang saya kata betul jawapan dia tu, dia pergi tuntut hadiah tu daripada Ustaz Hadi Akmal lah. Soalan, dia kata mudah-mudah pun tak apa. Kalau mudah-mudah sangat, baik tak payah buat soalan. Soalan yang mudah, pelajar agama tak boleh. Maksudnya untuk ibu-ibu, ayah-ayah yang bukan official student, boleh. Boleh. Dia suruh tanya, apakah nama penuh Imam Bukhari rahmatullahi alaih? Baik tak payah tanya soalan. Ada orang nak angkat tangan tak? Ni soalan bukan untuk pelajar agama. Siapa yang belajar agama, dia menipu, tak bagus. Tafadhal. Muhammad bin Ismail, betul. Kita untuk dengan ni. Soalan yang kedua untuk pelajar agama ataupun yang bukan pelajar agama, apakah nama penuh kitab Sahih Bukhari? Belajar agama? Tafadhal. Tak dengar? Salah. Kalau orang Korea kata talla, salah. Dia kena tafadhal. Oh, dia tengok sini, mana Haji? Ghaddul basar. Ada? Tafadhal. Betul. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW husanani wa ayyamih. Tuntut. Satu lagi, tolong syarah nama kitab ni. Apa maksud dia? Tolong syarah nama kitab ni. Setiap perkataan tu dia memberi maksud kan? Yang ni bolehlah nak tengok, tak ada masalah. Tapi dia syarahkan nama kitab ni. Ini soalan kefahaman, bukan soalan hafalan. Dulu kami kat madrasah pun ustaz-ustaz paksa kami hafal nama kitab yang sempurna. Masuk exam kot. Sebab daripada nama kitab tu, kita akan tahu secara umumnya manhaj penulis. Kita akan tahu manhaj penulis secara umumnya. Cepat tuan-tuan. Tafadhal. Ji. Terus?
Cuba. Bukan. Yang musnad maksudnya ialah dia bersambung sanadnya tidak terputus, dan musnad di sini juga dengan maksud hadis itu marfu', iaitu hadis-hadis Nabi SAW. Bukan kitab dia fokus untuk kumpul kata-kata sahabat, tabi'in, bukan. Lagi? Orang yang sama? Lagi? Al-musnad as-sahih. Okey, al-mukhtasar. Dia bukan tak berulang. Dia hanya sebut beberapa hadis sahaja yang dalam bab tu, walaupun banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sebab dia nak ringkaskan. Sebelum tu dia dah ada satu kitab lain yang besar. Yang belakang-belakang tu okeylah, min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi, yang berkaitan dengan Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi, kehidupan Nabi seharian di Madinah, masa perang dan seumpamanya. Injong, boleh diterima, tak ada masalah. Boleh minta dengan Ustaz Adi Akmal. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jadi lepas ada satu lagi soalan. Soalan ni saya bagi tahu siap-siap, iaitu bagaimana kita nak tahu akidah Imam Bukhari. Soalan bocor, saya dah bagi tahu semalam kan. Bagaimana kita nak tahu akidah Imam Bukhari. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, kita jumpa lebih kurang dalam pukul 2.30 Sebab saya tak akan lepas tuan-tuan sehingga kita habis 40 bab hari ni. Kalau tak lepas asar, tuan-tuan balik pun saya akan mengajar juga. Wallahu a'lam bissawab.